majlis program tadi, kita dapati bahawa dua peringkat yang harus kita tangani. Satu adalah menangani masalah-masalah mangsa yang menjadi mangsa kejadian tanah runtuh, yang mana 14 kes tadi, dan ada 3 rumah lagi lah tadi saya sebut tadi kan, tambahan. Dan memandangkan isu ini, kita dengar daripada ucapan-ucapan 5 wakil yang menjadi mangsa tadi, bahawa kes Bukit Antarabangsa ini adalah satu kes landmark yang mana semua agensi kerajaan yang terlibat, sama ada local government, state government dan federal government, harus menelitinya cara custom based, ya, tailored based. Maknanya satu kes per kes. It's not, tidak boleh diambil tindakan atas dasar blanket. They cannot do that. So that is the first thing that should be done with regards to their own punya plight, these people, what they have gone through. Then the second stage is actually to look into the consolidation of this Bukit Antarabangsa area itself as a place where it should be safe for the people, and actions and rectification and pengukuhan consolidation of this landslide atau slope area in Bukit Antarabangsa has to be really studied, diteliti, dan action has to be taken to be done, and we have to follow up with the work that is being done with the 70 million that's allocated from federal government through JKR to undertake the consolidation or the repair works with regards to the landslide tragedy, and also to expand this to the other areas, which I'm also persisting to make sure that we get hold of the hazard map report, where it will give the benefit to the rest of this Bukit Antarabangsa penduduk, the rest, the 10,000 of the residents here. The hazard map report consists of a study on all these hazardous ataupun hill slope development throughout Selangor, and of course Bukit Antarabangsa is one of them. And according to the summary that I had, it says that it has 77 spots. They had identified should be high prone area for hotspot areas, for this eventuality. So therefore that also has to be looked into, so that it will be more a holistic approach rather than this case by case or ad hoc basis. Saya nak bagi pandangan berkenaan dengan laporan ni ialah apabila kita lihat daripada mangsa-mangsa tadi yang telah memberi reaction daripada peristiwa yang berlaku, kita memang amat prihatin kepada mereka, terutama apabila contoh Tengku Farid mengatakan bahawa bersama rakan-rakan tadi bahawa perlu bantuan dan sokongan, terutamanya apabila landslide berlaku di kawasan, betul-betul berlaku di kawasan tanah beliau, dan sebagaimana dinyatakan oleh Dato' Shah tadi bahawa beliau juga sudah berumur dan sudah pasti tidak akan ada bank yang akan memberi pinjaman kepada mereka. Oleh itu, oleh kerana sebagaimana dinyatakan oleh YB Zuraidah tadi bahawa kawasan ini adalah satu landmark yang pertama berlaku di dalam kawasan Selangor dan juga di Malaysia, saya mengharapkan pihak berkuasa, terutama Kerajaan Persekutuan, dapat memberi bantuan dan sokongan hasil daripada rayuan mereka. Saya sendiri volunteerlah untuk membawa perkara ini kepada Datuk Seri Najib sendiri. Beliau pun sendiri sudah turun ke Padang pada waktu berlaku tanah runtuh tersebut, dan perkara ini insya-Allah andai kata kita bawa rungutan dan hasil kajian yang telah kita lihat daripada report itu nanti, dan mungkin jawatankuasa sebagaimana yang dipengerusikan oleh saudara Said Azman mengenai cadangan-cadangan mereka supaya membawa perkara ini kepada kerajaan, sama ada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Mana yang melibatkan kerajaan persekutuan, saya sendiri akan sanggup membawa perkara ini kepada Datuk Seri Najib sendiri. InsyaAllah. Kita dipanggil bahawa semalam Menteri Kerja Raya telah membuat pengumuman bahawa laporan tanah runtuh, kajian tanah runtuh Bukit Antarabangsa pada tahun lepas akan diklasifikasikan. Maksudnya pada hari Isnin esok, penduduk-penduduk dan mereka yang terlibat dan yang berkepentingan dan yang ingin mengetahui tentang apakah sebenarnya punca-punca lebih teliti dari segi detail boleh mendapatkan laporan itu di Majlis Bandar Ampang Jaya. Dan seperti saya sebut tadi, apa yang penting dengan adanya report ini, maka segala tindakan dan tuntutan akan
akan diambil mengikut report yang dikeluarkan itu. Jadi saya berharap pihak local government, MPAJ, state government, Menteri Besar Selangor dan juga federal government bertanggungjawab untuk memastikan bahawa keadilan diberikan kepada penduduk antarabangsa, terutamanya mangsa-mangsa, agar dapat ditunaikan. Jangan mereka ini, kerana kes ini ada kes yang landmark, saya kata kes yang menjadi satu simbol kepada satu kerajaan yang tidak kira apa parti, tidak kira apa ideologinya, tetapi bertindak atas dasar kepentingan rakyat. Ini penting. InsyaAllah. Dokumen yang dah dari diskusikan tu okeylah, yang itu dah kita dah menteri dah buat pengumuman yang untuk dia diklasifikasikan laporan tanah runtuh. Yang satu lagi yang saya akan cuba membawa motion juga di parlimen adalah untuk diklasifikasi laporan hazard map untuk Ampang, Ulu Kelang, Selangor. Ada satu lagi report yang telah mereka buat. Report ini lebih lagi menyeluruh, dari maksudnya bukan khusus untuk landslide itu saja, tapi kepada semua kawasan cerun dalam kawasan Selangor dan juga Ampang dan Ulu Kelang, dan juga termasuk dalam report itu. Jadi dengan laporan ini, ianya juga akan memberikan satu hala tuju kepada penduduk-penduduk bukan antarabangsa yang lainnya yang tidak terlibat dalam kes tragedi tanah runtuh ni.